Rasul-rasul itu bersifat dengan fatonah, bijaksana. Kena pegang dalam hati kita, rasul-rasul ni bijak, tak ada bodoh di demo. Mustahil pada akal rasul-rasul ni bodoh. Wajib pada akal rasul-rasul bijak. Mana bukti kita kata rasul bijak? Kena ambil bukti juga. Bukan boleh royak kata rasul bijak, mana bukti? Kena mendatangkan bukti. Bila mai bukti baru kejap. Tidak nak kejap macam mana? Apakah turut orang kata rasul bijaksana, bijaksana? Tak jadi juga. Macam sifat-sifat rasul juga, macam sifat-sifat Allah juga. Kita kena mengaku dan buat mari dalih, baru kuat. Jadi kita mengaku dah dalam hati, kata rasul ni ada sifat sidik, amanah, tabligh. Ada lagi satu sifat, iaitu fatonah, cerdik, bijaksana. Rasul-rasul semua tak ada bodoh di dia. Dan tentu tidak bodoh. Bodoh mustahil. Yang ada pada dia tidak bodoh. Cerdik dan tidak bodoh. Itu mana? Dan tentu tidak bodoh, istihalah dia. Kunci dia tu. Nabi kata apa? Tak ada sekali-kali boleh bertukar jadi bodoh. Jangan ada sebut itu. Kadang-kadang tengok perkataan perbuatan, kadang-kadang fikir memang tak ada bodoh di dia. Macam kita pegang Allah kuasa, tak ada lemah. Begitu juga rasul-rasul ni, akal kita tak terima sekali-kali bodoh ada para rasul. Yang akal kita terima ada tu, iaitu rasul itu cerdik, tidak bodoh. Jadi nak kata rasul cerdik dan tidak bodoh tu, kena buat mai bukti. Kau sebab kata saja hati tak tu lagi. Kita bahas tengok dengan otak. Tu dia panggil akal tu. Dan tentu tidak bodoh mereka itu rasul-rasul. Pada mematahkan, pada menghentikan dakwaan-dakwaan yang sesat. Nampak lagi? Kalau demo ni kalaulah bodoh nak menghentikan dakwaan-dakwaan sesat macam mana? Nak mematah hujah-hujah tu, hujah-hujah orang kafir tu, yang timbul daripada orang-orang kafir. Tengok kisah Nabi Allah Ibrahim. Bila mana Namrud ambil 2 orang dalam lokak, dalam penjara waktu itu, Nabi Ibrahim kata, Allah Ta'ala Tuhan aku ni menghidup dan mematikan. Yuhyi wa yumi. Dialah tukang beri hidup, dialah tukang beri mati. Namrud kata aku boleh. Nampak lagi? Dia pusing kat tu boleh. Aku boleh beri hidup, aku boleh beri mati. Tengok orang ramai ni, dia waktu beri 2 orang panduan. Dia kata ambil pedang kerat tekok sekor, perak kerat tekok sekor. Tengok aku beri mati dia. Hak seorang tadi aku beri bebas. Itu hujah orang bodoh lah. Tapi kalau kena ke dia hak telah jawab, kena ke dia sungguh, dia raja lagi, ada kuasa pula. Rakyat tak mengaku. Rakyat pun tengok tuanku ni memang boleh memati dan menghidupkan. Nabi Ibrahim kata tak apa, Tuhan aku menaikkan matahari daripada timur turun ke barat. Lah ni Namrud mau ambil di barat turun ke timur. Terkakang. Tengangor terus, tak boleh kata apa. Terbiak betul mata. Tu dah panggil hujah bijak, jawab tu perang beri. Mari jawab tu. Itu dia panggil sifat rasul tu, dia bijaksana. Tengok. Satu-satu benda yang dia buat, satu-satu dakwaan perbuatan dia, satu-satu perkataan dia bijaksana dan cerdik. Bukan tindakan yang bodoh. Seperti setengah dakwaan-dakwaan orang yang kata rasul ni buat silap, rasul bersalah, rasul mungkin janji. Ini orang tak erti sifat rasul. Dan bijaksana pula pada mematikan kata-kata mereka itu, mereka yang sesat dan kafir. Nak lawan dengan orang ni, nak kepeng orang, nak hajak orang, kena cerdik. Kalau kita tak cerdik, orang nak turut gina. Awak mari bukti, dia kata nak jawab kau nak. Tengok Nabi Rasul semua cerdik. Dia patah hujah.
Orang kafir wak marilah macam mana pakar bahasa taruh mana pun. Rasul-rasul ni diberikan ilmu cerdik. Mari Yahudi beri salam ke Nabi. Dia kata Assalamualaikum kita. Dia dengar sekali bunyi Assalamualaikum. Kalau kita ke jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jawab, tapi Nabi jawab alaikum. Sebab apa? Dia faham bahasa tu. Walaupun dia buat kalau-kalau. Assalamualaikum. Apa makna asam? Mati atas kamu. Nabi dengar dia. Nabi jawab atas kamu juga. Tu dia. Cerdik dan cepatnya. Pendengaran patah nak patah hujah. Nak patah hujah orang kafir yang lawan dengan mereka itu rasul-rasul. Pada mematikan kata-kata mereka itu dengan mendatangkan hujah-hujah yang terang. Hujah-hujah yang jelas, yang terang. Ada juga cerdik dia jawab. Bila Nabi turun daripada Isra' Mi'raj, mari orang kafir tu kata Muhammad, mu cuba hakik kaki sebelah. Nabi hakik. Cuba mu hakik sebelah lagi, dia baca lah. Kalau kita kan hakikkan lagi, terpintu. Tapi Nabi baca lah. Ini orang bukan nak ambil pengetahuan. Ini orang nak pemain. Nabi baca. Nabi cepat takak. Kalau kita ni pak sabar, kalau kita hakik terguling. Nabi hakik sebelah kaki. Orang kafir kata Muhammad hakik sebelah kaki. Sebab dia nak bantah peristiwa Nabi pergi naik Isra' Mi'raj tu. Nak rakyat kata Nabi macam mana boleh terbang. Dia suruh Nabi hakik kaki. Nabi hakik kaki sebelah. Lepas tu dia kata Muhammad hakik sebelah lagi. Nabi tak hakik. Nabi kata beginilah. Nabi kata mungkin jumpa dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tanya bab tu. Nabi cerdik lah. Dia tu siap lah. Dia gigi tanya, suruh Sayyidina Ali buat gitu. Dah gitu. Maka Sayyidina Ali kata, molek cabut pedang, pancu tekuk tu. Ini orang bukan nak ambil reti, dia nak main-main. Begitu Nabi Allah Idris. Tengok Nabi Allah Idris. Rasul. Dia duduk jahit. Mari iblis tepi dia. Iblis ni wak mari kulit telur. Kulit telur yang. Iblis kata, Idris, boleh tak Allah Ta'ala memasukkan dunia ni dalam kulit telur? Kalau kita nak jawab kau tu hujah tu. Hujah je nak. Kalau kita tetap boleh, Allah lemah. Dia tahu dah, baca dah. Ini soalan nak bunuh. Maka Nabi Allah Idris ni, dia bijaksana. Dia cocok putih mata iblis tadi. Dia kata, sebab apa dia cocok? Bukan sampai tak boleh jawab. Sebab dia tu itu bukan soalan. Kecuali jika mengecik akan dunia ni, dia kata Allah Ta'ala boleh memasukkan perak mata jarum dalam matamu ni. Kalau Allah Ta'ala membesar akan jarum tu dan mengecikkan bumi, boleh tak? Boleh. Ada apa benda besar dengan benda kecil, tak sampai bila tak boleh, mustahil boleh. Maka sebab tu dia tak jawab. Nampak? Dia panggil bijaksananya para rasul pada hujah. Ada dia patah hujah dengan perbuatan, ada dia patah hujah dengan cara tu, ada macam-macam hujah dia buat. Tu dia panggil cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasul dia bijaksana dalam segala hal, dalam segala perkara. Tengok. Dengan mendatang hujah-hujah yang terang dan yang sahih, sebagaimana didapatkan, sebagaimana yang kita tengok di dalam kisah-kisah yang kita tengok. Kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Isa, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para rasul ni boleh tengok bijaksana dia bila berbahas dengan orang kafir. Berbahas dengan raja, berbahas dengan rakyat biasa, bijaksana. Mari badui seorang masuk masjid, tu orang bodoh. Dia masuk masjid, dia kecing, buka seluar kecing dalam masjid, gitu. Bijaklah Nabi. Sahabat Nabi nak pergi hambak, Nabi kata jangan hambak, beri dia kecing habis. Dia kata, kalau kita kecing geno gitu, habis tu baru Nabi royak. Sebab apa Nabi tak pergi hambak? Kalau hambak habis satu masjid.
Cepat dia tangkap tu, biar kecil habis. Kalau kita itu lari itu satu masjid. Tu dia panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam bijak. Gitu juga orang muda. Mari jumpa Rasulullah. Dia tanya, ya Rasulullah, boleh tak aku berzina? Dia kata. Dia minta nak berzina ke Nabi, boleh tak? Nabi tak jawab haram supaya kita ni. Allah hukum rejang apa. Dia kata, wahai laki-laki. Sebab orang muda, dia nak tahu nafsu dia, keinginan dia. Dia tanya, orang muda, kamu ada kakak tak? Orang muda kata, ya ada. Apa perasaan kamu kalau kakak kamu tu berzina dengan orang? Saya tak suka, saya marah. Kamu ada ibu tak? Ada. Bagaimana kalau orang berzina dengan ibumu? Dia kata tak. Begitulah wahai pemuda. Sebab tu jangan berzina. Saya tak berzina Rasulullah. Tak mahu tu. Tu cara Nabi, dakwah Nabi. Kita semacam yang dakwah. Nabi dakwah dengan orang musyrikin, ahli orang yang sembah berhala, dia kaedah cara ni. Nabi dakwah dengan orang yang ada kitab, dia cara ni. Yakni Yahudi Nasrani. Nabi ada kaedah-kaedah cara dia. Kita remas macam orang bodoh, kau orang cerdik, kau orang ada kitab. Kita kata macam tu ya. Rasul-rasul dia ada kaedah cara dia. Tengok ayat Quran turun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ayat tu turun untuk apa? Untuk Nabi terangkan kepada orang kafir. Apa dia? Orang kafir musyrikin Mekah. Adapun turun qul huwallahu ahad. Ayat tu untuk orang Nasrani yang memegang kata Tuhan itu ada 3 tu. Tengok ayat Quran tu dia panggil bijaknya, dari situlah dia mau faham. Bila orang kafir buka hujah, yang ahli kitab, ayat kata Tuhan satu dalam 3 tu turun qul huwallahu ahad Allahus samad. Nabi jawab kok tu. Bila orang kafir pula hajak kita gotong royong, ini Muhammad membuka kami sembah kamu, esok kami sembah, Allah buat turun pula ayat Quran. Nabi jawab dengan qul ya ayyuhal kafirun. Tengok dia ada orang cara kaedah dakwah dia tak semacam orang bijak. Kita dakwah macam ni, orang bijak pandai. Orang yang jenis jahil tak supa, kita dakwah macam ni. Itu dia panggil kaedah yang diturunkan oleh Allah pada rasul-rasul bersifat batinah.